Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, pengurusi majlis kita, semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wakil daripada SKM ada hari ini, betul tak? Wakil, mana wakil SKM? Ada? Boleh angkat tangan. Daripada Angkasa, saya dan tim saya, Cik Arfan bersama dengan saya, dan semua datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan puan-puan, Tan Sri kalau ada, Puan Sri dan semua kita yang berseri-seri pada pagi ini. Okey, alhamdulillah, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ustazah Dr. Syahrina binti Abdullah. Saya pengurus besar bahagian pengurusan dan pembangunan syariah Angkasa. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan dah pernah jumpa saya sebelum ni. Pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak dalam majlis yang melibatkan Angkasa? Mungkin pernah jumpa. Mungkin tak pernah jumpa tu, kalau tak pernah jumpa tu mungkin tak ada koperasi tuan-tuan dan puan-puan belum lagi dapat sijil pematuhan syariah ataupun tak terlibat secara langsung dalam program zakat bawah Angkasa. Okey, dan mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan pernah nampak muka saya dalam TV. Pernah nampak ke? Kalau siapa yang selalu tengok TV tu mungkin pernah nampak muka saya. Sebab sebelum tu saya lama dengan Lembaga Zakat Selangor. Kalau ada melibatkan kepentingan umum, berceramah di tempat umum, melibatkan televisyen, radio dan sebagainya, kalau Zakat Selangor biasa hantar Ustaz Amizul ataupun saya, yang perempuannya saya lah. Jadi bukan cakap mengenai zakat saja, mengenai semua perkara, perkara-perkara berkaitan dengan hukum syarak. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh Allah untuk hadir dalam program hari ini. Betul tak? Betul tak? Ada yang mula-mula tak nak datang, tapi entah macam mana, entah ada rasa panggilan untuk datang. Ada tak? Ada juga kan nak datang tu kan? Okey. Dan hari ini kita secara santai, tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan tolong fokus ya, sebab saya guna bahasa yang paling mudah. Kalau boleh, kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan pun boleh. Nanti saya akan buka sesi untuk bertanya. Boleh angkat tangan ya. Saya nak kita semua dalam keadaan yang boleh menerima ilmu ni, sebab ilmu yang pada hari ini adalah ilmu-ilmu berkaitan dengan perkara asas dalam ibadat kita. Jika kita bangga ya dan bersyukur kerana kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, topik tentang zakat hari ini kita kena hadam, terutama berkaitan dengan zakat perniagaan koperasi kita. Okey, insya-Allah. Setakat ni masih lagi dalam radar ya? Boleh ya? Okey. Okey, keberkatan zakat dalam berkoperasi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya kagum dengan usaha Mains tadi. Tadi ada ustazah yang menyampaikan banyak agihan zakat ni diagihkan kepada keperluan ya, terdapat lebih daripada ada dalam 17 bantuan agihan zakat macam-macam. Jadi kalau melihat daripada ni, sebenarnya setiap negeri di Malaysia ni, Majlis Agama Islam Negeri dan Pusat Zakat Negeri memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan kemiskinan tu dapat dihapuskan sebenarnya. Bersama-sama dengan Yayasan Basmi Kemiskinan dan agensi-agensi kerajaan lain kan. Tapi apakah peranan kita? Sebenarnya kita ni adalah hero masyarakat kalau kita ataupun koperasi kita menunaikan ibadah zakat perniagaan koperasi. Betul tak? Kita adalah hero masyarakat sebenarnya. Kita adalah hero agama. Kita lah pejuang agama. Sebab apa? Kita membela nasib rumah kita. Betul tak? Betul ya? Okey. Dan slide. Okey. Saya lupa saya pegang ni. Okey, kalau kita tengok keberkatan zakat dalam berkoperasi. Tak nampak muka saya kan? Okey, kalau kita tengok erti zakat ni bermaksud bersih, suci, subur, bertambah, berkembang kan?
dan membiak. Itu zakat dari segi bahasa, dari segi istilah dia, mengeluarkan harta tertentu dengan syarat tertentu dan diagihkan kepada golongan asnaf yang tertentu. Golongan tertentu sahaja, ada 8 asnaf sahaja yang terpilih. Okey, dan ada orang mengaitkan zakat ni dengan perkataan asal tu berasal daripada tazkiyatun nafs, iaitu penyucian hati. Betul tak? Siapa ada mengikuti kursus tasawuf ataupun ada belajar ilmu tasawuf, biasa dengar tazkiyatun nafs. Betul? Tazkiyatun nafs. Tazkiyah tu daripada perkataan zakat tu ya. Menyucikan hati. Jadi bila menyucikan tu, zakat ni maksudnya suci dan subur. Sebab itulah bila kita bayar zakat, jiwa kita lebih tenang. Bila kita bayar zakat, koperasi kita lebih maju. Bila kita bayar zakat, rezeki kita makin bertambah. Bertambah ya. Pengalaman saya di Lembaga Zakat Selangor, saya lebih daripada 10 tahun dengan Lembaga Zakat Selangor. Belum pernah lagi ya, lepas bayar zakat terus ada masalah macam-macam. Belum pernah lagi ya, lepas bayar zakat company bankrupt ke. Belum lagi ya. Lambat nak bankrupt tu ya. Kan? Susah nak bankrupt tu ya. Jadi kelebihan bagi orang yang menunaikan ibadah zakat harta mereka. Jadi bukan zakat fitrah saja, tetapi termasuk zakat harta. Dan zakat harta ni bukan semua harta kita kena zakat. Kita maklum ya, bukan semua harta kita kena zakat. Kalau contoh harta pemilikan individu, macam kita ada lu'lu', marjan, zabarjat, apa tu? Batu jet, batu permata kita tu ya, walaupun mahal nilainya kan juta-juta, tapi ia bukan harta zakat. Di sisi Allah tak ada nilai ya untuk dizakatkan. Di sisi Allah emas wajib dizakatkan. Di sisi Allah duit, nuqud wajib dizakatkan. Cash is king. Itu memang betul pun. Gold is king. Itu memang betul pun. Itu memang ada dalam ketetapan Allah Ta'ala. Tapi kalau berlian is king, mahal tu mahal lah kan. Tapi bagi syarikat ataupun koperasi yang ada membuat jual beli atau berniagakan berlian, batu jet, batu yang nilai mahal, itu kalau dalam skala zakat perniagaan, dalam perniagaan dia wajib dizakatkan. Jadi bukan semua harta yang pemilikan individu ni dikenakan zakat dalam perniagaan. Dalam di skala individu, tapi kalau bila ia diniagakan, maka ia wajib dizakatkan di bawah zakat perniagaan. Jadi pemilikan individu ni tak sama dengan perniagaan. Perniagaan ni kalau berniaga batu tepi jalan tu ya, batu dekat tanah kita tu tiba-tiba ada banyak batu cantik, lepas tu kita boleh jual, dapat untung kan. Batu tu orang guna untuk bersalin, untuk apa, berbekam ke apalah kan. Jadi batu tu pun disebabkan barang dagangan, maka ia dikenakan zakat. Zakat ni boleh lagi dalam radar ya. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin semua lagi dalam radar. Jadi nanti saya tanya soalan ya. Boleh jawab ke tak? Boleh. Jadi apa jua perniagaan yang kita jalankan, sama ada dalam bentuk servis ataupun dalam bentuk barang kan. Walaupun barang tu nampak biasa je, tapi ada nilai komersial, boleh dapat untung, boleh dapat hasil daripada jualan tersebut. Macam saya cerita tadi, batu sungai ke kan, maka ia dikenakan zakat. Tapi ada kiraan dia yang boleh jadi kena tertakluk juga pada nisab, haul dan sebagainya. Dia ada syarat-syarat dia lagi. Okey, jadi kita seterusnya. Okey, peranan angkasa. Okey, di angkasa ni semua orang pernah dengar angkasa, betul tak? Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia ataupun kita panggil angkasa. Angkasa lepas ke? Angkasa lepas pun boleh lah. Angkasa. Jadi angkasa berperanan sebagai badan apex gerakan koperasi yang memperkasakan gerakan koperasi itu sendiri.
Contohnya dalam memperkasakan pematuhan syariah terhadap koperasi-koperasi kan. Ada koperasi yang buat rahnu, betul tak? Ada koperasi yang menjalankan perniagaan, kredit, ada yang menjalankan pembiayaan. Ada tak di sini? Boleh angkat tangan, boleh respon sikit tak? Ada ya? Koperasi kredit kan. Jadi di pihak SKM, di pihak kerajaan, semua koperasi yang terlibat dengan 4 fungsi ini, iaitu fungsi pembiayaan yang menawarkan pembiayaan kepada pelanggan, koperasi kredit menyediakan kredit, perkhidmatan kredit pada pelanggan, perbankan seperti Co-op Bank, Bank Rakyat dan juga Ar-Rahnu. Mana-mana koperasi ini memang wajib ya untuk dapatkan sijil pematuhan syariah. Jadi sijil pematuhan syariah melalui angkasa, melalui bahagian saya. Okey, insya-Allah macam tu juga ya dari segi zakat. Jadi zakat adalah salah satu elemen elemen yang menyebabkan koperasi nak dapatkan sijil pematuhan syariah perlulah mengeluarkan ibadah zakat perniagaan koperasi ataupun sekurang-kurangnya menaksir. Kalau tak dikenakan zakat pun boleh jadi tahun tu tak dikenakan zakat. Jadi kena taksir melalui angkasa. Dan peranan angkasa ni sangat besar sebab kami ni mengikut pihak autoriti, pihak kerajaan, KUSKOP dan sebagainya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Zaman Nabi dulu kan, zaman Nabi SAW dulu kan, kiraan zakat perniagaan ni telah pun diperincikan pada zaman Rasulullah SAW. Jadi banyak bukti hadisnya, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Maimun Ibnu Mihran yang menjelaskan bahawa apabila sudah tiba tempohnya kamu berzakat, iaitu cukup haul, cukup satu cycle setahun, hitunglah berapa jumlah wang tunai yang ada padamu dan bagi barang perniagaan yang ada dan nilaikanlah ia dengan mata wang. Begitu juga sebagai hutang pelanggan yang mampu diharapkan kembali, hendaklah diambil kira dan kemudian tolakkan hutangmu sendiri, kemudian keluarkanlah zakat ke atas bakinya itu. Okey, kat sini tuan-tuan dan puan-puan nampak tak? Dia ada unsur setiap tahun ya, cukup haul. Setahun sekali kena keluarkan zakat perniagaan kita. Bukan setakat zakat perniagaan kita. Setahun sekali kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Bukan setakat tu juga, setiap tahun kita kira balik zakat harta kita. Kena zakat tak? Setahun sekali je Allah nak ya, uji kita setahun sekali je. Sekali, dia macam hari raya lah, setahun hanya sekali kan. Macam itulah zakat pun setahun hanya sekali. Okey. Jadi bila zakat perniagaan dia setahun sekali kena dizakatkan, wajib dizakatkan. Hitunglah berapa jumlah wang tunai yang ada padamu. Jadi semua cash yang pihak koperasi ada, sama ada disimpan di dalam bank, dalam bentuk fixed deposit, dalam bentuk money market instrument ke, dalam bentuk simpanan biasa ke kan, ataupun koperasi ada simpan dalam peti besi dekat dalam pejabat koperasi, ataupun koperasi ada simpan lagi ALK, ahli lembaga koperasi ada simpan lagi duit koperasi bawah bantal. Ada tak? Dalam tin Milo, kena kira sekali. Selagi duit tu adalah duit milik koperasi, kena bergabung untuk kiraan zakat. Termasuk dalam semua aset, semua wang duit. Dalam bahasa Arabnya dipanggil nuqud. Nuqud ni sensitif bagi Allah Ta'ala ya. Cash is king. Di sisi Allah, cash is king. Cash must be zakatable. Dia mesti diwajibkan zakat. Jadi semua cash yang ada padamu, dalam zaman Nabi dulu mungkin tak ada BSKL kan, kita mungkin niagakan dan sebagainya di peringkat bursa saham dan sebagainya, kena nilaikan sekali dengan semua cash yang ada, pelaburan
dan bagi barang perniagaan yang ada. Barang perniagaan yang ada ni adalah stok dagangan kita ya. Stok yang kita jual untuk stok perniagaan kita yang dah ready made ya, yang dah ready made sahaja. Dalam bahasa Arabnya, dalam istilah yang disebut oleh para sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil arud tijarah. Pernah dengar tak tuan-tuan dan puan-puan? Arud tijarah. Stok barang dagangan pun kena kira, merupakan harta yang dikenakan zakat. Contoh siapa saya nak bagi ni ya? Nama encik siapa? Encik yang pakai baju hijau ni. Cik Ujang. Oh, apa kono Ujang eh? Okey, Cik Ujang. Boleh? Cik Ujang. Kata kalau Cik Ujang ni dia ada syarikat perabot Ujang, koperasi ya, koperasi lah kita letak koperasi ya. Koperasi perabot Ujang Berhad. Okey, koperasi Ujang dan rakan-rakan Berhad. Jadi salah satu perniagaan koperasi itu adalah perabot. Jadi kalaulah perabot tu dah siap, Cik Ujang dan tim mereka pandai bertukang. Tong dah jadi meja. Ketuk lagi dah jadi kerusi, kan? Jadi bila dah ready je dalam bentuk meja dan kerusi yang sedia untuk dijual, maka ia telah dianggap sebagai stok ready untuk dijual. Dari segi hukum Allah dan Rasulnya, stok yang dah ready untuk dijual kena dinilaikan, dan dia termasuk dalam kategori aset-aset yang diwajibkan kiraan zakat beserta dengan duit-duit tadi. Boleh jelas ya? Tapi kalaulah Cik Ujang ni kayu-kayu tu baru sampai daripada hutan baru sampai daripada kedai-kedai kayu, belum lagi ditukang, dia jadi perabot, maka kalau dalam bentuk raw material, kita panggil apa, bahan mentah, itu tidak dikenakan zakat. Melainkan Cik Ujang jual juga kayu, apa saja yang dah ready untuk dijual dan niat untuk dijual, kan kayu tu pun Cik Ujang niat untuk dijual, maka kayu tu pun, stok kayu tu pun kena kira. Tapi kalau Cik Ujang tak ada niat pun nak jual stok kayu tu, sebab kayu tu nak ditukang, nak dibuat kerusi dan dibuat meja, maka kayu-kayu tu tidaklah dikenakan zakat, sebab dia bukan stok dagangan, stok yang untuk dijual. Okey, jelasnya? Boleh ya semua? Boleh. Okey, insya-Allah dalam radar lagi kita pergi pada yang seterusnya. Okey, kita dah pergi pada barang dagangan kan? Barang dagangan ni kita dah jelaskan tadi, dari segi bahasa Arab ni dipanggil arud tijarah. Kalau Lembaga Zakat Selangor, mereka suka jenamakan zakat arud tijarah. Zakat apa ni? Bayar zakat apa ni? Zakat arud tijarah. Kalau kita tak dengar apa benda arud tijarah ni, zakat perniagaan sebenarnya. Dikomersialkan nama zakat arud tijarah sebab dia menjual barang dagangan, stok ya. Dan kita pergi kepada yang seterusnya, dan nilaikanlah ia dengan mata wang. Okey, tadi kan stok tadi kita kena nilaikan lah. Cik Ujang, koperasi Cik Ujang tu, pegawai-pegawai terlibat akan nilaikan. Okey, ni dah ready siap ni nak jual, tapi dah masa sampai untuk kita kira zakat kan, jadi nilai. Yang ni kita jual ni dengan harga RM300. Mau lah RM300 ke RM3,000 ni? Katakanlah RM300 kan. Ni kita jual RM300 ni. Jadi ni pun RM300 ni termasuk dalam aset ya, untuk kiraan zakat. Okey, kita kemudian kita tengok ni. Okey. Dan okey, begitu juga dengan segala hutang pelangganmu yang mampu diharapkan kembali, hendaklah diambil kira. Apa itu? Kalau dari segi bahasa Arabnya, para ulama menjelaskan adain marju akhazihi, hutang yang diyakini dapat diperolehi. Kan? Hutang yang diyakini dapat diperolehi. Maksudnya, contohnya Cik Ujang tadi, Cik Ujang kan, Cik Ujang and the team tadi,
daripada koperasi Ujang dan rakan-rakan Berhad. Jadi Cik Ujang ni tahu, Cik Ujang jual meja ni kan, meja yang harga RM300 ni jual kepada koperasi mana? Contohnya jual kepada individu ataupun koperasi. Koperasi siapa nama puan yang pakai tudung til blue tu? Ya puan. Siapa nama puan? Puan Ida. Puan Ida. Okey, jual kepada koperasi Idah. Idah dan rakan-rakan. Jadi tahu koperasi Idah dan rakan-rakan ni biasanya akan buat bayaran, cuma lambat sikit lah disebabkan Idah sebagai pengerusi koperasi ni dekat luar negara, tengah menunaikan umrah, lambat sikit lah nak sign check. Jadi tapi yakin akan dapat duit tersebut. Jadi itu pun walaupun duit tu tak sampai lagi pada koperasi Ujang, tapi disebabkan diyakini dapat diperolehi sebab tak ada masalah dari segi payment, itu pun hendaklah ditaksir sekali walaupun belum tentu lagi dapat, tetapi berdasarkan track record biasanya akan dapatlah, tak ada problem kan. Cuma lambat sikit sebab Puan Ida selaku koperasi Ida dan rakan-rakan ni, Puan Ida ni tengah menunaikan umrah. Saat lagi dia balik barulah dia sign check nak bayar 300 set macam ni contoh yang bernilai RM1,300. Jadi itulah dimaksudkan di sini. Hutang yang segala hutang pelangganmu yang mampu diharapkan kembali. Jadi ada 3 item yang sensitif. Sensitif. Dalam kiraan zakat dalam kiraan zakat perniagaan ada 3 item yang merupakan harta wajib zakat dalam sesuatu perniagaan. Iaitu segala cash, kan, segala cash sama ada dilaburkan ataupun simpan dalam peti besi dan sebagainya. Yang kedua tadi stok yang diniagakan, yang dah komplit, yang kena nilaikan. Yang ketiga adalah hutang yang diyakini dapat diperolehi. InsyaAllah tak ada masalah dari segi payment tu akan sampai, cuma lambat sikit ke cepat ke kita dah kirakan sekali terus. Itulah ketiga benda yang merupakan perkara yang merupakan current asset. Yang lain tu syarikat ada kereta mewah. Contohnya koperasi Ujang tadi Koperasi Ujang tu dia ada Porsche. Tapi Porsche tu digunakan untuk staff-staff pergi berurusan kerja lah. Porsche ada, Lamborghini ada kan, contoh. Jadi walaupun mewahnya Porsche dan Lamborghini tu kan, itu bukan harta zakat. Itu dia guna untuk kepentingan syarikat koperasi. Maka itu tidak perlu ditaksir untuk dalam kiraan zakat. Okey. Okey, jadi ada 3 perkara tadi merupakan current asset. Current asset bagi koperasi. Kita jelas tadi dan kemudian tolakkan hutangmu sendiri. Okey. Minus liability. Ni current liability. Pada hadis Maimun yang diriwayatkan oleh Maimun Ibnu Mihran ni, kan, ini terpakai seluruh dunia tuan-tuan dan puan-puan. Satu dunia pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi overseas ke over the sea ke, mereka semuanya menggunakan kaedah ni. Tak kaedah lah dipanggil kaedah modal berkembang ke kan, kaedah macam-macam lah kan, dia ada minus. Sebenarnya konsep dia semua sama, menjurus kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat tak Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, memperincikan apakah sebenarnya harta yang diwajibkan zakat, yang merupakan perkara yang merupakan harta aset kepada sesuatu syarikat ataupun koperasi. Dan kemudian tolakkan hutangmu sendiri. Hutang ni adalah current liability sahaja, bukan long term liabilities. Current liabilities sahaja, current gaji pekerja kan, gaji ataupun allowance ALK, apa lagi, current liability saja, bukan long term liability. Contoh syarikat koperasi Ujang Berhad, koperasi Ujang dan rakan-rakan tadi kan, katakanlah ada pinjam dengan Kopsyah, ada contoh ada pinjam dengan Kopsyah, koperasi
pembiayaan syariah angkasa, contoh kan. Jadi untuk mengembangkan perniagaan, untuk memastikan koperasi Ujang dapat supply banyak perabot-perabot di seluruh Malaysia, bukan setakat Negeri Sembilan. Koperasi Ujang ni dah pergi jauh dah. Jauh dah pergi daripada apa yang kita sangkakan ya. Jadi Koperasi Ujang buat pembiayaan, mohon pembiayaan dengan Kopsya dan lulus. Jadi dengan pembiayaan sebanyak RM1 juta untuk mengembangkan perniagaan Koperasi Ujang dan rakan-rakan berhad tadi. Jadi Koperasi Ujang perlu membayar kepada Kopsya, Koperasi Syariah tadi kena bayar pada Kopsya secara monthly installment dia, katakanlah sebulan sebanyak RM10,000. Contoh ya, RM10,000 selama, contohnya selama 2 tahun ke, selama 10 tahun ke. Jadi RM10,000 tu adalah current liabilities. Jadi dalam tempoh 1 tahun, dalam tempoh 1 tahun, RM10,000 ni untuk sebulan kan, darab dengan 12 bulan. Setahun 12 bulan kan? Okey, jadi nilai itu RM120,000. Jadi RM120,000 ni salah satu daripada current liabilities ataupun liability semasa yang boleh ditolak daripada kiraan harta semasa zakat tadi. Ada 3 aset semasa tadi kan? Ada 3 aset semasa tadi, tolak dengan current liability, dengan liability semasa. Antara liability semasa tu adalah itulah hutang kepada Kopsya tadi, gaji pekerja, kan? Itu. Tolak current liabilities, barulah baki tu kalau melebihi nisab barulah dikenakan zakat perniagaan. Okey, ini contoh hadis. Ini contoh hadis yang menyatakan bahawa stok, contoh hadis, contoh ayat Quran kan. Ni ayat Quran dan hadis ya. Stok dagangan kita hendaklah dikirakan zakat. Hendak dia termasuk dalam kiraan zakat harta syarikat, current asset syarikat. Okey. Kalau kita lihat pada dalil umum zakat harta di sini, dalil umum dia, kalau yang ni saya rasa semua orang dah biasa dengar ya, hadis ayat Quran ni, ya ayyuhallazina amanu, kan dah biasa dengar tak kan ini kan, anfiqu min thayyibat mimma kasabtum wa mimma kan, ni dah kalau baca ni panjang ni, semua dah biasa kan. Perintah Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Baqarah ayat 267, zakat harta ni merupakan perkara yang diuji oleh Allah, merupakan rukun zakat yang hendaklah kita tunaikan setahun sekali yang kita bincang tadi. Jadi sebenarnya dalil ini terpakai untuk banyak jenis zakat, bukan zakat-zakat perniagaan, tetapi zakat pendapatan juga mengguna pakai dalil ini. Zakat apa lagi? Zakat pertanian pun menggunakan dalil ini. Zakat kunuz wal ma'adin menggunakan dalil ini. Ini dalil umum zakat harta. Zakat pendapatan pun mengguna pakai hadis ni. Zakat pendapatan ni kadang-kadang ramai orang tanya pada saya, Ustazah, zakat pendapatan ni ada ke pada zaman Nabi dulu ya? Kan ada ke zaman Nabi dulu? Tak ada kan zakat pendapatan? Kan zaman sahabat dulu tak ada kan? Ramai orang bertanya isu zakat pendapatan ni. Zakat pendapatan ni tuan-tuan dan puan-puan, zaman Nabi SAW lebih kepada komersial, perniagaan. Namun selepas zaman selepas kewafatan Nabi SAW, kekayaan tu dilihat melalui pendapatan individu. Contohnya dengan berkembangnya wilayah Islam, maka ramai jeneral-jeneral peperangan, jeneral-jeneral yang terlibat dalam peperangan, mereka bergaji besar. Saidina Umar Al-Khattab mewajibkan semua jeneral-jeneral dia dipotong zakat pendapatan mereka. Gaji jeneral-jeneral masa tu sangat mahal
dan sangat tinggi. Sebab apa? Kalau zakat pertanian tu nisab dia kecil sahaja dah kena zakat, maka apatah lagi orang yang bergaji besar macam general-general di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Dan benda tu legacy tu turun sampai sekarang. Jadi kalau orang mainkan isu zakat pendapatan ni tak wajib, tidak ya. Ketetapan fatwa di Malaysia majoriti menyatakan benda tu adalah wajib, ya, majoriti wajib di Malaysia. Jadi tunaikan zakat pendapatan kita juga ya. Apatah lagi zakat perniagaan koperasi kan, zakat perniagaan memang tidak ada isu percanggahan dari segi itu. Zaman Rasulullah lagi sallallahu alaihi wasallam lagi zakat perniagaan ni telah dibuat dalam skala yang besar. Okey, kalau kita tengok pada syarat wajib zakat, ini semua orang maklum ya, kena orang Islam je yang wajib zakat. Orang kafir tak diwajibkan zakat sebab tu dalam koperasi kan ada share. Share tu ada yang non muslim juga, betul tak? Jadi untuk share bahagian yang non muslim tu kita akan tolak daripada kiraan zakat. Sebab mereka tidak diwajibkan menunaikan ibadah zakat dalam share, ke atas share mereka ataupun pendapatan mereka, harta mereka. Okey, jadi kita hanya akan kira kepada yang kepunyaan muslim sahaja, pemegang-pemegang share yang merupakan di kalangan orang Islam sahaja. Jadi kalau kita tengok taksiran zakat, kita mengambil kira pegangan hak milik muslim sahaja. Merdeka, isu merdeka ni tak ada isu kan dekat Malaysia ni. Zaman Rasulullah SAW memang ada isu perdagangan hamba, dan benda tu masih lagi diiktiraf oleh Islam ya zaman dulu. Tapi zaman sekarang isu perdagangan hamba ni dah tak ada. Zaman dulu siapa tak bayar hutang dia akan jadi hamba kepada orang yang pemihutang tu. Zaman dulu tak mampu bayar hutang kan. Okey, kau kena bayar hutang aku dengan servis kepada aku selama 10 tahun. Lepas 10 tahun baru selesai hutang. Sebab tak mampu bayar dengan duit. Zaman sekarang dah tak ada dah. Zaman sekarang jangan dibuatnya macam tu. Kalau dibuat macam tu boleh dipenjarakan. Dah tak ada dah isu-isu. Zaman sekarang kalau tak mampu bayar hutang, dia ada masalah sikris dan sitos saja. Habis-habis pun insolvency sahaja ya. Tak ada pula nak jadi hamba kepada bank tu ke. Oh, saya sekarang dia dah jadi hamba kepada Maybank. Oh tidak. Itu nampak sangat menipunya kan. Tak mampu bayar hutang, dia tak jadi hamba kepada organisasi tersebut ataupun individu tersebut. Itu zaman dulu ya. Jadi isu merdeka ni saya tak nak ulas banyak-banyak sebab itu kisah zaman dulu tapi sebab syarat tu masih ada dalam kitab-kitab turas, kita bincangkan sedikit saja. Milik sempurna. Dalam taksiran zakat perniagaan koperasi ada item-item yang tidak dikenakan zakat. Contohnya adalah akaun deposit koperasi. Kan? Itu adalah harta pemegang share tapi tidak boleh digunakan, betul tak? Betul tak? Akaun deposit koperasi ni tak boleh digunakan. Dia adalah ketetapan yang dibuat oleh pemerintah kita kan, oleh SKM. Jadi bila tidak ada hak tidak ada hak untuk menggunakan pakai akaun deposit koperasi ni, iaitu AADK kan, AADK. Jadi dia tidak ada hak tasarruf, dia tak ada hak untuk menggunakan pakai. Maka tidaklah diwajibkan zakat. Kerana apa? Zakat ni adalah harta yang boleh kita guna pakai. Boleh guna pakai saja yang boleh dikenakan zakat. Duit yang kita boleh guna pakai saja. Koperasi yang boleh guna pakai duit itu barulah dikenakan zakat. Macam tu juga mana-mana duit yang koperasi cagarkan kepada bank kan, boleh cagarkan kepada bank untuk pembiayaan kan, ada kan. Maka duit itu dah tak ada kuasa untuk koperasi mengguna pakai. Bila tidak ada kuasa dianggap sebagai tidak dikenakan zakat dari segi hukum zakat. Dipanggil milkutam. Dah tak ada milkutam tu, dah tak ada milik sempurna. Dia dah tak ada milik sempurna. Dia kalau tak ada milik sempurna ni dipanggil milkun naqis. Dah terpotong pemilikan tu, maksudnya tak boleh gunalah. Duit tu dah tak boleh guna kan. Sama ada atas perintah kerajaan kita kan. Dia sama macam dia kena LSP lah.
Dia kena SP kan banyak. Ada tuan-tuan dan perempuan ni, dia kena SP dia contoh 5 juta. Ada 5 juta ke 1 juta ke dalam bank, melebihi nisab. Dalam bank, dalam kedai SP. Tapi tak boleh guna pakai sebab belum lagi berumur 55 tahun ke, belum pencen lagi lah kan. Jadi selagi tidak ada kuasa nak mengguna pakai, tak dibenarkan memakainya walaupun itu duit cik sendiri, maka itu bukan harta zakat. Bila dah pencen nanti boleh bawa keluar kan. Boleh bawa keluar, dah ada kuasa nak bawa keluar, sama ada tak nak bawa keluar ke, bawa keluar semua ke. Selagi dah ada kuasa untuk bawa keluar, barulah dikenakan zakat. Itu ya. Ada hak untuk mengguna pakai, maka diwajibkan zakat. Sama juga dengan akaun deposit koperasi. Bila tidak ada hak untuk mengguna pakai, hanya untuk menabung je kan, maka dia tidak ada kuasa nak mengguna pakai, maka tidak dikenakan zakat harta koperasi. Okey, zakat ni jelas ya tuan-tuan dan puan semua? Okey, boleh ya. Okey, perincian lanjut nanti dibuat oleh pegawai saya. Pegawai saya ni Cik Arfan. Cik Arfan berdiri kejap. Ni pegawai saya ni memang saya akui ya, staf-staf koperasi seluruh Malaysia suka dengan taklimat dia. Sebab dia memudahkan lagi untuk memahami penyata kewangan tu, dia bagi mudah. InsyaAllah ya. Lepas sesi rehat ni saya serahkan kepada pegawai saya ni. Ni memang antara pegawai saya yang terbaik lah. Boleh membantu koperasi tuan-tuan dan puan untuk membuat penaksiran dengan lebih tepat dan lebih adil. Okey, dan cukup nisab. Cukup nisab ni dia ada nilai dia berapa? Dia kalau melebihi nilai 85 gram emas nilai semasa, barulah dikenakan zakat. Okey, di Negeri Sembilan ni Mains nisab zakat sekarang ni berapa? Nilai 85 gram emas, nilai 20 keping dinar emas ni nisab zakat. Nisab zakat harta Mains Majlis Agama Islam Negeri Sembilan berapa sekarang? 33,000. 33,300 86 sen. 33,386 sen. Okey. 33,000 lebih. Jadi kalau tuan-tuan dan puan kira tadi tiga item utama aset, current asset dalam perniagaan. Tadi kan kita tengok hadis tadi kan. Ada 3 perkara yang merupakan current asset yang disebut dalam hadis Maimunah bin Mihran tadi. Kan, kaedah Sayyidina Umar Al-Khattab, kaedah para sahabat, kaedah Nabi SAW tadi kan, 3 item tadi. Tolak dengan hutang semasa kan. Lepas tolak tu, kalau masih lagi A tolak B ya. Current asset tolak dengan current liabilities, aset semasa tolak dengan aset liability semasa, dapat satu jumlah. A tolak B dapat C. Kalau C tu masih lagi melebihi nisab zakat, masih lagi melebihi 33,000 tu kan, katakanlah C tu adalah RM35,000. Jadi RM35,000 tu wajib dizakatkan sebanyak 2.5%. Ya. 2.5% ni bersamaan dengan 1 daripada 40 bahagian. Mesti ada golongan koperasi ni kan. Kooperator ni tuan-tuan dan puan kata, tapi kerajaan kita sporting. Tak ada tax ya. Tak ada cukai untuk koperasi selama 5 tahun yang pertama. Betul tak? Betul tak tuan-tuan dan puan? Untuk 5 tahun yang pertama, koperasi-koperasi ni dikecualikan daripada bayar cukai. Betul ke? Betul. Tapi cukai tak sama dengan zakat. Zakat adalah ketetapan Allah Ta'ala. Tapi cukai ketetapan daripada pemerintah kita. Nak tak nak, walaupun kita tak dikenakan cukai, untuk 5 tahun yang pertama, koperasi kita tetap kena buat taksiran zakat perniagaan koperasi. Jelas ke? Jelas ya. Sebab apa? Sebab itu adalah ketetapan yang lagi big boss ya. Big boss. Paling big boss ni adalah Allah Ta'ala lah. Sebab hanya Allah yang boleh bagi rezeki pada sesiapa sahaja yang Allah berkehendak. Dia dah the real big boss. Jadi the real big boss kata zakat tetap dikenakan ya. Walaupun koperasi rugi. Koperasi rugi,
Ya, sebab apa? Zakat ni berdasarkan current asset selepas ditolak dengan current liability. Kalau rugi pun tak apa. Janji kalau dah tolak current asset, tolak current liability, masih lagi jumlah tu C A tolak B dapat C kan. C tu masih lagi melebihi nisab zakat, melebihi 33,000 tu, maka zakat perniagaan koperasi wajib ditunaikan sebanyak 2.5% ke atas jumlah C tu. Kan? Okay, insyaAllah kita pergi kepada cukup haul. Cukup haul ni senang je nak ingat. Setahun hanya sekali, kan? Dia macam hari raya juga. Setahun hanya sekali kita tunaikan zakat perniagaan kita, zakat koperasi kita. Okey, baiklah. Sekarang pukul apa dah ni? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan semua okey ke? Okey. Ke nak santai sekejap ke? Nak rehat sekejap ke? Ada? Okey semua Okey? Okey? Saya berceritalah dulu sikitlah sebelum kita masuk bab ni Okey. Nak cerita tentang apa hari ni? Okey. Datuk-datuk semua kenal tak? Tuan-tuan dan puan-puan semua kenal tak Datuk Ali Syukri? Kan? Baru-baru ni pun ada buat lagu raya kan? Kan? Datuk Ali Syukri ni adalah pembayar zakat yang sangat tegar di Lembaga Zakat Selangor. Datuk Ali Syukri ni selepas dinasihati oleh Lembaga Zakat Selangor, Datuk tak boleh bayar zakat tiap-tiap bulan. Datuk kena bayar zakat setahun sekali saja. Datuk Ali Syukri ni cakap apa tak? Saya tak kira. Dengan dia punya sempoi dia kata, saya tak kira. Saya bayar zakat, saya lagi kaya, dia cakap. Datuk Ali Syukri. Saya tak kira. Apa 2.5 dia, saya tak kira, saya akan bagi lebih. Sebab saya lagi kaya kalau saya bayar lebih. Itulah Datuk Ali Syukri. Jadi jangan pelik lah. Kenapa Datuk Ali Syukri jual batu pun orang beli kan? Jual batu, ada yang follow TikTok dia ke? Jual batu ya Allah, batu. Dia punya promote dia kan. Batu ni boleh dipanaskan, boleh jadi tungku, dan boleh digunakan pakai untuk mengangkat berat kan. Tak perlu lagi beli alatan mengangkat berat, kita mengangkatnya batu ni. Dia punya promote dia, Masya Allah. Bila berkat usaha Datuk Alif tu kan, bila berkat dia, kita pun jadi terpukau nak beli kan, dan jadi perniagaan dia sangat-sangat maju. Itu saya cerita kenapa ada orang-orang koperasinya sangat maju, ada orang perniagaannya sangat maju dan diberkati. Dia buat marketing pun baru buka mulut sikit je, dah sale dia mencanak-canak tinggi kan. Sebab apa? Barakah ya. Itu baru cerita pasal Datuk Ali Syukri. Sebenarnya banyak kalau nak cerita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kenapa ada orang perniagaan mereka sangat maju. Saya kerja dengan Lembaga Zakat Selangor, tuan-tuan dan puan-puan. Dah habis masa ke apa ni? Waktu rehat ke? Skrin ni dah lari. Boleh sesiapa boleh tolong slide saya tak? Slide. Boleh tolong? Kat mana saya berhenti tadi Kat mana tadi Jadi ada orang berniaga dalam perniagaan dia, produk dia buatlah produk apa-apa pun sentiasa dapat sambutan kan. Sebenarnya barokah, bukan sebab kita pandai menghasilkan produk, tidak. Yang bagi idea kita menghasilkan produk, yang bagi kita kejayaan adalah Allah Ta'ala. Datuk Ali Syukri tu tak habis belajar pun. Dia SNM, dia pun gagal. Dan sedangkan pengalaman saya bekerja dengan sesi zakat sebelum saya berada di angkasa, sebelum saya jadi pengurus besar bahagian syariah di angkasa, saya lama dengan Lembaga Zakat Selangor. Saya nak cerita pengalaman masa saya kat Lembaga Zakat Selangor, antaranya ada orang dia graduate overseas, ramai graduate luar negara. Mereka lupa bahawa yang bagi rezeki ni Allah.
Mereka lupa jadi mereka buat bisnes, run the business. Jadi ada ramai, kadang-kadang rumah 3 tingkat atas tanah, 2 tingkat bawah tanah. Semua sekali berapa tingkat? Semua sekali 5 tingkat. Tapi bila Allah cabut keberkatan, sebab apa? Pergi umrah tiap-tiap tahun, pergi haji selalu, bersedekah bagai, tapi zakat tak tunai. Zakat lain, zakat bukan sedekah, zakat ibadah wajib. Jadi biasanya dalam tempoh tak sampai 5 tahun ni Allah akan rentap rezeki tu, memang akan bankruptcy akan berlaku. Jadi ada persamaan ya pada semua pembayar-pembayar zakat korporat, pembayar zakat korporat bukan orang-orang korporat. Ada persamaan antara semua pembayar-pembayar korporat ni, bukan pembayar, mereka ni tak pernah bayar zakat harta syarikat ya ataupun korporasi. Ada persamaan ya, orang-orang korporat ni mereka akan dibankruptkan oleh Allah Ta'ala kan, selepas beberapa tahun je ya. Allah uji, bagi harta, bagi kaya, bagi kaya, bagi kaya. Rumah 5 tingkat, 3 atas tanah, 2 bawah tanah. Ada yang 4 tingkat, 5 tingkat, semua atas tanah pun ada. Tapi disebabkan satu je sebab dia, mereka ni ada masalah satu je, tidak ataupun mengambil mudah zakat perniagaan mereka. Mereka tak bayar zakat perniagaan. Mereka anggap bila dah buat tabung kebajikan kan, tabung kebajikan dan sebagainya, bersedekah bagai tu dia bolehlah dikira sebagai zakat. Tidak, zakat adalah zakat, sedekah adalah sedekah. Jadi saya cerita tuan-tuan dan puan-puan ni, orang korporat yang akhirnya dibankruptkan oleh Allah tu satu je persamaan dia dekat lembaga zakat Selangor tu ya. Seram cerita bab ni. Tapi ada juga persamaan. Ada juga persamaan di kalangan asnaf di zakat Selangor. Satu persamaannya antara semua asnaf, mereka ada masalah solat. Jadi zakat Selangor nak bagi mereka bantuan modal perniagaan sekiranya mereka mohon kan. Zakat Selangor akan pilih orang yang solat je kan, ataupun usaha untuk berubah dengan solat. Sebab apa? Rezeki akan ditarik kan kalau tidak menunaikan ibadah solat. Rezeki serta-merta di dunia akan Allah tidak mengizinkan rezeki di dunia serta-merta. Jadi itulah persamaan-persamaan ya di kalangan orang yang bankrupt, asalnya kaya raya, masalah tidak menunaikan zakat harta mereka, zakat perniagaan mereka. Dan ada persamaan di kalangan asnaf di Selangor Selangor adalah player utama dalam zakat kan, agihan zakat especially. Jadi kat Selangor tu sebab masalah solat di kalangan, dah lama tak solat dan sebagainya. Okey, kita dah habis cerita, kita masuk bab ni balik. Zakat ni ada 2 je tuan-tuan dan puan-puan, zakat fitrah dan juga zakat harta. Okey, zakat fitrah, ini saya tak payah ceritalah, ni semua orang maklum ya. Zakat fitrah waktu bulan Ramadan kan, saya tak nak cerita bab zakat fitrah ni, semua orang dah sedia maklum. Saya pergi pada zakat harta. Zakat harta diwajibkan ke atas umat Islam yang kaya sahaja. Kalau dia mungkin dia rasa dia tak kaya, kita lah kan, kita kaya ke aku ni, kena bayar zakat ke? Kita kaya ke? Kita tak kaya ke? Kita kayap ke? Kita kena buat taksiran zakat kita sendiri. Boleh? Kena kira. Saya rasa Mains, memang ada website Mains, memang boleh kira zakat pendapatan ada, zakat perniagaan ada kan. Kita taksir je, sama ada dikenakan zakat ataupun belum lagi dikenakan zakat, tak apa. Janji kita kira je. Kalau kena kita bayarlah, kalau tak kena tak apa. Boleh tahun ni mungkin tak kena, tahun depan boleh jadi kena bayar zakat. Okey? Tidak ada alasan bagi tidak menunaikan zakat. Di mahsyar nanti Allah akan tanya, kenapa tak bayar zakat ni? Kan? Tak tahu kira lah. Pegawai angkasa tak ada pula datang nak calling-calling ke, nak buat taksiran zakat. Cari alasan kan? Jangan tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan bukan orang yang bermasalah di mahsyar nanti. Semua yang depan saya ni semua ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ahli syurga Allah di pangkat tertinggi ni kan. Buktinya tuan-tuan dan puan-puan hadir pada majlis ini. Saya saksi di hadapan Allah Taala nanti. Betapa tuan-tuan dan puan-puan usaha ke arah menjadikan perempuan ni, tuan-tuan dan puan-puan ni adalah hamba Allah yang the best, yang terbaik, sentiasa buat yang terbaik. Betul tak?
Betul. Macam lemah aje. Pos. Pos. Lemah je, macam tak semangat je. Semangat je. Nanti kita janji Allah tu benar ya tuan-tuan dan puan-puan. Janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Benda tu akan berlaku ya tuan-tuan dan puan-puan akan lihat. Zakat yang tuan-tuan dan puan-puan bayar sama ada terutama dalam perniagaan koperasi ni, subhanallah, akan ditunjukkan oleh Allah nanti ya. Akan ditunjukkan. Jadi disebut dalam Al-Quran ya, banyak kali, dalam hadis pun banyak kali kan, 30 kali lebih, 30 lebih kali. Saya tak nak perincikan bab tu. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni janji Allah dan Rasulnya benar. Betul tak? Betul ya? Betul. Kalau kita tak payah fikir jauh-jauh ya. Kalau cerita janji Allah dan Rasulnya benar ni sebenarnya banyak kan. Kita cuba tengok ya. Pada zaman Rasulullah SAW dulu kan, cerita dulu kan. Kan zaman Rasulullah dulu, Rasulullah SAW selalu cium Saidina Hasan. Cium dekat mulut Saidina Hasan, betul tak? Saidina Hasan kan. Tapi Rasulullah cium di tengkuk Saidina Husain. Pernah Saidina Husain terasa hati. Ini contoh saja, Saidina Husain terasa hati. Lalu Sayyidatina Fatimah pun bertanya kepada Rasulullah ya. Ya Rasulullah kan, walaupun itu ayah beliau tapi tetap memuliakan Rasulullah dengan panggilan Rasulullah, ya Rasulullah. Kan Saidina Husain tanya, kenapa Rasulullah tak cium dia sebagaimana Rasulullah cium Saidina Hasan? Kalau Saidina Hasan boleh cium di mulut, kenapa Saidina Husain cium di leher? Mengalir air mata Rasulullah SAW. Rasulullah jawab, sesungguhnya aku diberitahu oleh Jibril bahawa ketetapan Allah bahawa Saidina Hasan akan mati akibat diracun. Jadi punca kematiannya di mulut. Padahal Saidina Hasan tu kecil lagi, tengah lompat-lompat lagi. Saidina Husain pun sama juga, kecil lagi kan. Tapi betapa wahyu yang telah diwahyukan, benda tu pasti akan berlaku. Jadi Rasulullah sebab tu aku cium Saidina Hasan di mulutnya. Saidina Husain pula aku cium di lehernya sebab aku diberitahu. Diberitahu Saidina Husain akan dipancung, putus kepala dia daripada badan. Punca kematiannya sebabnya terputus kepala dia. Sebab tu aku cium leher dia akan kena pancung nanti dengan puak-puak pelampau kan. Jadi benda tu sungguh menakutkan, tapi benda tu berlaku kemudian. Semua yang disebut oleh Nabi tu pasti berlaku ya. Pasti berlaku. Sama juga kan zakat. Sama juga dengan zakat kan. Bila kita mati, disebut dalam hadis Rasulullah SAW sebut, bila kita mati nanti malaikat munkar nakir akan datang. Akan datang cari ruang nak pukul kita ni ya. Tapi disebabkan ibadah solat dekat kepala kan, ibadah zakat dekat sebelah kanan kan, lambung kanan ni. Jadi kalau dengan zakat-zakat yang kita bayar tu, malaikat tak boleh nak pukul lah kan. Disebabkan kita ada perisai kita lebih. Sebelah kiri apa ya, kaki sedekah kan, saya pun tak ingat. Tapi zakat salah satu ya yang akan menghalang kita, daripada dipukul. Itu salah satu perisai. Selain perisai tu dijanjikan al-muq kan. Al-muq tu seluruh badan tu ada perisai. Jadi kita kena lengkapkan diri kita dengan perisai-perisai tu ya. Shield kan, orang kampung saya kata shield. Protection. Orang kampung saya katalah kena ada protection awal sebelum kita masuk ke alam barzah kan. Kita bersedia awal. Okey. Jadi kita itu cerita kita masuk balik dalam dunia kita, dunia sebenar kita pada hari ini, sinergi zakat dan koperasi. Okey, jenis harta dan sandaran nisab. Disandarkan pada nisab emas adalah duit, emas, perniagaan, pelaburan, wang simpanan. Jadi sebab itulah zakat perniagaan kita, zakat perniagaan koperasi kita terutamanya disandarkan kepada nisab emas. Nilai nisab emas ni adalah sama juga dengan zakat pendapatan, nisab zakat pendapatan kita. Dan juga pelaburannya, simpanan dan sebagainya. Okey, tidak disandarkan tu adalah yang ni. Perak ni dia ada nisab ni tersendiri.
Penternakan pun ada nisab dia tersendiri. Pertanian, galian dan ma'adin pun, harta galian ni ada nisab dia tersendiri. Dia tak sama dengan zakat emas ataupun tak sama dengan zakat perniagaan. Sekarang ni kalau di lembaga zakat Selangor, semua orang yang menternak kambing ke, menternak lembu ke, kan? Kalau kambing zaman Rasulullah kalau cukup 40 ekor, zakatnya seekor kambing. Zaman sekarang ni ada 10 ekor kambing pun dah kena zakat. Sebab apa? Semuanya telah diniatkan perniagaan, maka dianggap zakat perniagaan. Jadi di Selangor, di lembaga zakat Selangor tidak ada istilah kiraan zakat penternakan, tak ada. Sebab dalam skala zaman sekarang ni ya, semuanya berdasarkan perniagaan. Ya, kalau lembu pun ada 3 ekor, 4 ekor pun dalam skala perniagaan kan. Sebab zaman sekarang ni orang ada contohnya koperasi tu ada ternak kambing. Okey, boleh order terus. Okey, saya nak buat jamuan hari raya. Saya perlukan 2 ekor kambing tu. 2 ekor kambing gemuk tu. Buat, satu boleh buat lamb chop, satu buat tempoyak kan. Contoh kan. Jadi okey, kira sekali berapa total up kan. Okey, dengan kemah sekali ada dah kira skala zakat perniagaan. Jadi dah tak ada dah istilah zakat peternakan. Zakat peternakan ni spirit dia zaman Rasulullah, sebab mereka lebih kepada untuk makan sendiri ya. Berniaga tu dalam skala kecil sahaja. Semua untuk survive sendiri sahaja keutamaannya. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Zakat perniagaan, yang ni saya dah cerita dah tadi kan. Okey, kalau berdasarkan slide ni ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan ke? Saya pula nak tuan-tuan puan-puan bercakap lah. Ada soalan tak? Boleh nampak tak kat belakang tu? Muslim, syarat wajib zakat perniagaan Muslim, saya dah terangkan tadi. Harta yang produktif, saya dah terangkan tadi ya? Harta yang ada nilai, yang memang niat untuk diniagakan sahaja. Milik sempurna, jadi duit tu, duit dalam aset koperasi tu, duit tu memang koperasi boleh guna pakai, bukannya tak boleh pakai. Yang tak boleh pakai tu contoh akaun deposit koperasi tadi kan, tak boleh guna pakai. Itu tak dikenakan zakat lah, sebab tu tidak ada milik sempurna. Sumber harta perniagaan, ini ialah harta yang diniagakan, memang kena niat lah. Kalau jual batu macam Datuk Ali Syukri tadi kan, batu sungai tu merupakan current asset, kena kira. Bukan harta untuk kegunaan sendiri. Contohnya Lamborghini tadi kan, Lamborghini tadi koperasi Ujang dan rakan-rakan Berhad ada Lamborghini kan, kereta syarikat tapi pakai Lamborghini. Ya Allah, kita pakai kereta Lambong bini je, tapi koperasi ni pakai kereta Lamborghini. Pekehai je kan, pekehai. Biarlah, dia bahagia kan, mereka bahagia. Lamborghini ke Lambong bini punya kereta mereka nak pakai, pakailah. Itu bukan harta yang dikenakan zakat dalam perniagaan koperasi. Kemudian niat untuk diniagakan, macam batu sungai itulah kan, batu sungai tu Datuk Ali Syukri kan, memang niat nak berniaga kan, maka itu adalah stok, dipanggil arut tijarah kan, kena dinilaikan. Tapi kalau lah batu sungai tu Cik Ujang ni letak dekat dalam pejabat koperasi tu untuk kenang-kenangan semasa mandi sungai sahaja, tidak diniagakan, maka tidaklah dikenakan zakat. Walaupun ada 1,000 kat situ kan, sebab tidak niat untuk diniagakan. Okey, kita ni rehat sekejap lagi ni, 10.45 kan. Okey, sekejap lagi sekejap lagi kita rehat. Okey, asas harta yang dikecualikan zakat. Okey, aset semasa ni sebenarnya harta zakat, tetapi sebenarnya kita masukkan di sini sebab bukan aset semasa current asset semata-mata, sebab dia perlu ditolak dengan liability semasa. Dia perlu ditolak dengan liability semasa. Kalau aset semasa pun belum tepat lagi. Dia jadi aset semasa tolak liability semasa sebenarnya. Barulah hasil tu A tolak B
dapat C kan? C tu kalau melebihi nisab barulah dikenakan zakat perniagaan koperasi. Harta sumber yang haram, ini saya rasa semua jelas ya. Aset tetap. Okey, contoh koperasi. Koperasi, tadi koperasi Ujang kan? Lepas tu koperasi Ida ada. Saya pergi cari koperasi lain pula lah. Koperasi mana? Encik yang pakai baju biru dan memakai spek tu, yang goyang-goyang ni. Siapa nama encik? Nama encik? Bolehlah. Nama encik ni, dia, nama encik yang depan tudung merah tu. Cik Fendi. Okey, Datuk ke? Datuk Fendi? Coming soon. Okey. Okey, katakanlah apa nama koperasi? Koperasi Fendi and the Gang. Koperasi Fendi and the Gang, Berhad. Okey, koperasi Fendi ni, ni contoh koperasi Fendi ni ada kan, dengan hasil duit modal koperasi tu katakanlah ada dalam 1 juta ringgit, 2 juta lah, 2 juta ringgit. Jadi koperasi Fendi ni daripada 2 juta ringgit tu, cash flow tu 1 juta dibuat perniagaan, dibeli bangunan. Beli bangunan yang bernilai, katakanlah bernilai 1 juta kan, 1 juta juga. Jadi bangunan tu tak perlu dinilaikan untuk dikirakan zakat. Tetapi hasil yang dapat diperolehi daripada bangunan tu, hasil yang diperolehi, contohnya dengan 1 juta beli bangunan tu, setiap bulan koperasi Fendi and the Gang ni akan dapat pulangan dia, contoh RM50,000. RM50,000 Jadi RM50,000 darab dengan setahun kan, dalam kiraan setahun, kira satu haul, RM50,000 darab dengan 12 bulan berapa? Berapa, Afan? Berapa? RM50,000 darab 12. RM600,000. Okey, bagus. Ada yang jawab tadi. Bagus. Hebat-hebat orang saya depan saya ni. Jadi RM600,000 tu selepas ditolak kos-kos yang berkaitan dengan bangunan kan, kos maintenance, apa lagi, gaji pekerja, kalau ada kena bayar apa-apa je lah kan, ada cukai kerajaan ke, itu bergabung dengan pendapatan syarikat yang lain untuk sebagai current asset. Bergabung dalam kategori current asset, nanti aset semasa nanti tolak dengan liability semasa. Itu contoh je ya. Sebab tu aset tetap tidak dikenakan zakat, tetapi pulangan ataupun hasil daripada aset tetap sahaja dikenakan zakat. Okey, insya-Allah. Okey. Kalau bab ni nanti selepas rehat nanti saya serahkan kepada pegawai saya yang terbaik. Saya bawa pegawai yang terbaik je ya, Cik Arfan. Cik Arfan akan bedah penyata kewangan ni. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan nak tanya tentang jargon word kan dalam penyata kewangan kan, statement of financial position tu, penyata kewangan tu kan dia ada trade receivable, trade debtor, accrual, apa benda semua-semualah. Terminologi tu tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya pada tim saya ni, Cik Afan. Orang ni orang kewangan, tapi dalam tim zakat angkasa lah, bawah syariah, bawah bahagian syariah. Okay, insyaAllah boleh tanya kalau ada nak tanya. Dia istilah kaedah kiraan zakat perniagaan koperasi berdasarkan modal berkembang, ataupun dipanggil urfiah, ataupun kaedah modal kerja syariah. Majoriti mengambil yang mudah lah, menggunakan kaedah modal kerja syariah. Sebab apa? Dua-dua ni sama je sebenarnya. Hasil dia akan dapat jawapan yang sama sebenarnya. Tetapi dia macam mana Contoh, kalau Negeri Sembilan ni saya tak tahulah. Kalau Selangor saya boleh cakap lah. Contohnya daripada Petaling Jaya, daripada Shah Alam nak ke KL, ada yang guna Federal Highway kan, ada juga yang guna Lebuh Raya NPE, tapi sampai juga akhirnya ke KL. Jadi sama juga ni ya, akan dapat hasil yang sama, cuma yang ni dia banyak cabaran sikit lah, traffic jam dia banyak kiraan-kiraan dia semua. Mudahnya current asset minus current liabilities, guna kaedah syariah. InsyaAllah.
Okey, yang ni pun insyaAllah nanti perincian tu akan dibuat oleh Cik Arfan. Kan? Kalau tuan-tuan dan puan ada bawa penyata kewangan tak hari ni? Ada tak? Ada bawa penyata kewangan ke? Kalau ada saya memang respect betul lah. Kan? Kalau tak ada tak apa. Nanti lepas ni boleh menghubungi angkasa bahagian syariah. Nanti Cik Arfan akan bagi nombor telefon untuk berhubung dengan bahagian syariah angkasa untuk kami bantu taksiran zakat. Dan kami akan serahkan zakat tersebut bagi pihak Koperasi Tuan-tuan Puan-puan kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kami ni orang tengah, kami akan ikut taksiran zakat perniagaan koperasi selepas perbincangan dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kami akan follow Negeri Sembilan punya kiraan zakat perniagaan. Itu akan sesuaikan dengan dalam perniagaan koperasi ni kan, macam mana. Jadi angkasa ni sebagai orang tengah kerana apa? Kami perlu hantar report kepada SKM. SKM nak tahu mana dia dalam 16,000 koperasi ada di Malaysia ni, ada tak mana dia koperasi-koperasi yang bayar zakat. SKM nak data tu sebab apa? Bagi SKM, mana-mana koperasi yang nak buat pembiayaan dengan bank rakyat ke, nak buat pembiayaan dengan Co-op Bank ke, dengan Co-op Syah ke, dengan mana-mana tempat lah, perlu dapat pengesahan daripada SKM, betul tak? SKM pun dia wajibkan koperasi ni kena bayar zakat, koperasi tersebut nak pinjamkan, nak buat pembiayaan, kena bayar zakat dan ada sijil pematuhan syariah melalui angkasa. Jadi angkasa ni ambil charge yang sangat-sangat minima. Untuk taksiran zakat ni kita bagi free aja. Free aja sebab itu khidmat angkasa ya pada koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Malah tuan-tuan dan puan-puan kalau bayar zakat dalam skala yang besar akan dapat wakalah lagi. Kami ni cuma orang tengah untuk bantu dengan hantar cek tu kepada MAIMS. Dan kami akan hantar rekod bahawa koperasi ni membuat pembayaran zakat perniagaan. Data tu penting ya, SKM nak tengok supaya SKM dapat bagi kelulusan dengan cepat untuk bukan setakat dalam isu nak buat loan tetapi termasuk dalam perkara semua sekali, perkara-perkara yang lain juga. Okey, okey, jom buat latihan ni. Dan ini benda yang sama juga ya, saya terangkan tadi. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan sambung waktu lepas rehat nanti. Boleh ya? Sebelum tu setakat ni secara umumnya ada soalan tak? Okey, saya tanya, tuan-tuan dan puan-puan jawab ya. Saya nak tanya sikit-sikit je. Sama ada faham ataupun tidak. Apakah maksud arut tijarah? Siapa boleh tahu? Siapa boleh jawab? Apa maksud arut tijarah? Arut tijarah maksudnya adalah stok yang dah siap sedia tu hendaklah dikirakan zakat. Apakah hadis yang masyhur dalam zakat perniagaan yang diriwayatkan oleh Maimunah ke? Maimun Ibnu Mihran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua dah lesu Dah lesu, dah masuk alam lain dah. Dah masuk alam lain dah Okey, tak apa. Okey, insya-Allah. Ada soalan tak? Ada soalan ke? Ada ya, boleh jelas ya. Selepas ini tuan-tuan dan puan-puan, sesi selepas rehat nanti saya akan serahkan kepada Cik Arfan. Kita akan rehat sebentar lagi kan untuk minum pagi. Saya akan bagi pada Cik Arfan. Cik Arfan akan bantu ya dalam untuk tuan-tuan dan puan-puan kalau ada nak tanya item-item dalam penyata kewangan tu lebih terperinci lah. Apa-apa istilah kan, terminologi yang ada dalam penyata kewangan. Okey, insya-Allah ya. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri, kelemahan kita sebagai hamba-Nya. Namun kita sentiasa buat yang terbaik untuk agama Allah sebagai bukti kita layak untuk digelar sebagai hamba-Nya. Kita layak untuk mendapat redha dan pengampunan Allah. Okey, saya dengan ini saya sudahi untuk slot ini dengan kalimah yang terbaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.